akal kau tu. Jangan guna akal, guna kepala lutut. Nak mengelirukan orang tu, nak mengelirukan orang. Jadi mana contohnya perkara yang harus pada akal? Makhluk ni. Makhluk ni. Jadi makhluk ni perkara harus pada akal. Sebab tu ada makhluk pun boleh terima, tak ada makhluk pun boleh terima. Taufik masuk dalam makhluk, iman kufur masuk dalam makhluk, taat maksiat masuk dalam makhluk. Tu yang Allah takdirkan tu, qada qadar tu. Semua tu makhluk. Sebab tu terpulanglah kepada Allah, nak sorak macam mana, nak tentu macam mana, ikut dia lah. Faham tak? Sehat, sakit, untung, rugi, jodoh, tidak, bini, laki ke apa benda, semua masuk dalam makhluk lah tu. Ni kita makhluk je manusia, makhluk je manusia. Yang lain tu bukan makhluk. Semua ni kan perbuatan Allah, semua ni kan makhluk ciptaan Allah. Sebab tu orang suruh mengaji. Mari mengaji. Tak mahu, sombong. Berasa pandai dah. Rupanya banyak benda yang penting kita tak tahu. Lepas tu nak salahkan Tuhan. Orang suruh kenal Tuhan tak mahu. Dia kata aku dah kenal dah, Tuhan tu nama dia Allah, tak ada Tuhan selain Allah. Tu orang kafir pun tahu cakap benda tu. Kefahaman tu, setakat mana kefahaman? Kenapa Tuhan buat macam ni? Kenapa Tuhan buat macam ni? Kenapa dia ngaturkan? Dah dia Tuhan, ikut dia lah. Kau nak persoalan kau, siapa kau? Allah suruh kau beribadat, bukan soal kerja dia. Tugas kita apa? Beribadat. Gunakan akal untuk mentaati perintah Allah. Tu kerja kita. Allah suruh solat, solat. Allah suruh ngaji, ngaji. Allah suruh puasa, puasa. Suruh tutup aurat, tutup aurat. Tentang siapa neraka, syurga tu Allah atur. Tu urusan Allah, bukan urusan kita. Tak adillah Tuhan takdirkan yang tu kafir kemudian mati masuk neraka, yang tu Islam diberi taufik oleh Allah masuk syurga. La ilaha illallah. Tu tak kenal Tuhan lah, tu tak kenal Tuhan. Yang kau nak petikai, nak persoal kerja Tuhan, kenapa? Allah tak suruh kau tanya benda tu. Kau besok yang akan kena tanya. Asal kau tak semayang, macam mana nak jawab? Pasal kau tak datang rumah ngaji, rumah kau dekat, macam mana kita nak jawab? Nak soal kerja Tuhan pula dah. Tak ada tapi-tapi. Macam-macam. Macam apa? Tak. Kerja Tuhan jangan bersoal. Syaitan ni, bila Allah kata jangan fikir, jangan fikir. Ada benda boleh fikir, ada benda Allah larang fikir. Sebab kalau Allah larang fikir, kita buat kerah kepala nak fikir, nanti akan datanglah syaitan nafsu merosakkan akal fikiran kita. Akan timbullah dalam hati kita pelbagai keraguan dan kesangsian terhadap Allah. Bukan kerja kita nak mikir kenapa Tuhan buat macam ni. Bukan kerja kita tu. Kerja kita mikir kenapa hati aku ni hasad dengki tak habis-habis. Tu kerja kita mikir. Kenapa aku ni asyik ngumpat, asal aku hari ni tak boleh tengok orang senang, orang bahagia. Tu kena soal. Itu lagi baik, itu lagi bermanfaat daripada kita nak mikirkan kerja Tuhan. Urusan Tuhan. Urusan Tuhan jangan tanya. Dia Tuhan, ikut dia lah. Dia tak cabut nyawa kita sekarang pun mujur sangat dah. Boleh faham? Bukan marah, nasihat je. Sebab ada yang jenis macam tu. Dia nak buat apa, ikut dia, dia Tuhan. Dia nak bagi makan ke, dia nak bagi makan, dia nak masukkan semua dalam api neraka, ikut dia, dia punya. Betul? Rasa macam tak adil lah. Siapa engkau nak hukum tak adil kat Tuhan? Siapa kita nak hukumkan tidak adil pada Tuhan? Siapa kita? Dia, ikut dia. Dia nak humban makhluk yang dia buat.
dalam api yang dia buat. Ikut dia lah. Allah bagi kau akal, kau gunakan akal untuk pertikaikan Tuhan tu balik. Terima kasih pun tidak. Habis, kemudian ngaji, malah ngaji. Agak pandai. Berdoain, alah berdoain ni budak-budak kecil ni. Dah sekolah rendah ni berdoain ni. Aku dah tua ni nak ngaji berdoain, padu kifayah ngaji, tafsir, hadis. Betul. Ini apa berdoain? Itulah sebab dia sombong. Makan diri sendiri. Orang yang sombong ni Allah akan halang dia daripada mendapat benda yang sebenar. Selagi tak buang sombong tu, selagi itu Allah akan tegah dia dapat benda yang sebenar. Nak dapat benda sebenar kena buang sombong, baru dapat benda sebenar. Selagi ada sombong, Allah takkan bagi kita benda yang sebenar. Duduklah dalam benda yang tak sebenar tu selama-lamanya. Maka apabila kita fikir dengan akal kita ke atas makhluk, maka dapat kita memutuskan dan menghukumkan dengan apa? Terima ada dan terima tiada ni. Makna terima pada akal tu. Terima ada yakni pada akal, dan terima tiadanya pada akal. Akal boleh terima, ada pun akal boleh terima, tiada pun akal boleh terima. Atau terima sungguhnya, perkara tu sungguh-sungguh berlaku, akal boleh terima. Perkara tu tidak sungguh berlaku pun akal boleh terima. Atau sungguhnya dan terima pula tidaknya, itulah yang dinamakan harus pada akal. Itulah dia harus pada akal tu. Maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu, maksud wajib, mustahil, harus. Apabila kata wajib pada akal, maka terkenalah kepada barang yang tentu sungguh. Bila sebut wajib akli, nak menunjukkan perkara yang tentu sungguh, mesti sungguh. Boleh tambah sikit situ, tentu sungguh, mesti sungguh. Boleh. Bila sebut perkara wajib akli, tentu sungguh perkara itu, benar sungguh perkara itu, mesti sungguh perkara itu. Contohnya mana? Adanya Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala ni, bila kata adanya Allah Ta'ala ni wajib pada akal, menunjukkan adanya Allah Ta'ala tu mesti sungguh. Boleh? Boleh ke? Boleh? Mesti sungguh. Allah Ta'ala tu mesti sungguh, ada sungguh, benar sungguh. Sebab apa? Wajib akli. Akal kita menghukumkan wajib, mesti Allah tu ada. Itulah gunanya akal tadi. Dengan akal tadi dia menghukumkan Tuhan ni mesti kena ada. Akal tak boleh terima nak kata tidak adanya Tuhan. Jadi apabila akal kita menghukumkan mesti, itulah namanya wajib. Hukum akal, hukum akli. Akal menghukumkan perkara itu mesti ataupun tidak mesti, sungguh ataupun tidak sungguh. Itulah guna akal di antaranya. Sebab tu akal kita ni jangan dibiarkan semata-mata akal. Kena jaga dia dengan agama. Akal ni, akal kita ni kena dijaga oleh ilmu agama, kefahaman agama, pengenalan kepada Tuhan. Akal kita ni jangan dibiarkan akal kita terkontang-kanting, bersendirian. Kelak nanti dia akan dipengaruhi oleh nafsu dan syaitan. Kalau kita tak jaga akal kita dengan agama, dengan ilmu, yang jaga, yang kontrol, yang pantau akal kita ni nafsu dan syaitan. Sebab tu kita kena banyak mengaji supaya akal kita jadi kuat, jadi teguh, jadi kuat, jadi mantap, jadi cemerlang. Tidak seperti akal orang yang tidak beriman dengan Allah. Ngaji, jangan malah ngaji. Ngaji.
Maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu apabila wajib pada akal, maka terkenalah kepada barang yang tentu sungguh. Barang tu makna sesuatu lah. Sesuatu yang tentu sungguh. Contohnya adanya Allah, tentu sungguh. Sedia kalanya Allah, tentu sungguh mesti. Tidak serupa Allah dengan makhluk. Sungguh. Mesti Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Bukan kata harus. Tidak serupa Allah dengan makhluk. Harus, bukan harus. Mesti tidak serupa dengan makhluk. Faham tak tu? Sebab tak faham ni lah. Tak faham masalah ni lah, hukum ni lah. Akal-akal mereka tu boleh terima kalau seandainya Tuhan nak menyerupai makhluk, nak berkelakuan seperti kelakuan makhluk, akalnya boleh terima. Kalau Tuhan tu nak bergerak diam, dia boleh terima. Padahal bergerak diam ni kelakuan makhluk. Boleh tak kita nak kata Tuhan tu sekarang sedang bergerak? Boleh? Boleh tidak? Sebab apa tak boleh? Tu jawapan dia. Sebab apa tak boleh? Membawa kepada serupa dengan makhluk. Bergerak diam ni bukan kesifat kita. Hanya orang ngaji je dia jawab tu. Tak ngaji, apa tak boleh pula? Bolehlah dia kuasa. Dia nak bergerak ke, dia nak diam ke, bolehlah dah dia kuasa. Dia akan jawab macam tu kalau tak mengaji. Dah mengaji pun boleh jawab. Mana boleh nak kata Tuhan bergerak ke diam? Bergerak diam tu keadaan jisim, makhluk baru. Banyak benda nak kena ngaji. Ngaji oi. Jangan buat belagak sombong tak nak ngaji. Ni akidah ni ngaji betul-betul ni. Ilmu akidah ni ngaji betul-betul. Zaman ni banyak orang rosak akidah ni. Jangan buat sombong. Orang ajak mengaji buat buka buat hati. Sungguhlah. Sayang. Kalau tak sayang, biarkan je. Ikutlah. Suka hati nak ikut pahaman sesat ke, Mu'tazilah, Jabariyah ke, Mu'attilah ke, Liberal ke, Wahabi ke, ikut korang lah. Pandai-pandai lah korang. Kubur-kubur kau, aku kubur aku. Nampak? Tapi Islam tak ajar macam tu. Islam tak ajar macam tu. Kena ada sifat kasih sayang. Kena ada sifat belas kasihan. Tengok kawan-kawan yang duduk dalam pahaman yang sesat. Kesian dia orang. Kesian. Sebab nampak dah akibat dia. Akibat daripada memiliki akidah yang sesat, akibat daripada hidup atas dunia tak nak belajar agama, nampak dah akibat dia. Nabi bagi tahu dah akibat tak belajar ni besok macam mana dalam kubur. Macam mana hari kiamat besok. Macam mana besar celaka yang nak kena hadap ni besok ni. Sebab tu dah nampak tu. Kesian. Mari belajar, jangan tak belajar. Mari mengaji. Nanti kecelakaan tu tak tertanggung. Mari. Yang dengar, yang ikut ni orang yang tak ada takabur dalam hati. Orang yang ada takabur, dia takkan pedulikan ajakan-ajakan tu. Sebab dia berasa dia hebat, dia kuat, dia beres dah. Dia berasa dia dah alim, dia berasa dia dah pandai dah. Padahal kefahaman dalam dirinya terhadap Allah masih lagi banyak, dia tak tahu. Ngaji, ini nak kiamat dah, Ngaji. Tak kiamat pun kita dah nak mati dah, Biarpun kiamat lambat lagi, kita ni nak mati dah ni. Tak lama dah, sehari 2 hari mati ya kita ni. Sehari 2 hari mati. Ingat lama lagi ke? Asal takut? Risau risau. Nabi suruh sebut mati selalu. Nabi suruh ingat mati selalu, sebut mati selalu. Kerana sebut mati ni banyak faedah dia. Mengingatkan kita kepada Allah, melembutkan hati kita, menawarkan hati kita terhadap kecintaan dunia, menambahkan gemar kepada ibadat. Tu bila sebut mati. Bila tak ingat mati, tu yang nak kumpul getah tak habis-habis tu. Tak cukup. Nak enjoy. Jangan-jangan besok kau mati dah. Dia jadi terduduk saja. Kitab belum khatam. Tak apa.
Kitab tak khatam, kita khatam dulu. Mati dalam menuntut ilmu. Tak nanti khatam. Sebab tu betulkan niat ngaji sungguh. Walaupun hari ni dia baru datang, baru ngaji, baru ikut muka surat pertama, baru dia mati, husnul khatimah dia. Sebab yang nak memberi faedah keselamatan akhirat tu Allah, bukan ilmu kita ni. Yang nak menjaga hakikat, nak menjaga hakikat iman kita, akidah kita waktu nak mati besok Allah, bukan ilmu kita. Yang kita mengaji ni nak buat sebab, supaya kita tak jadi golongan-golongan yang minta Allah jaga iman tapi tak buat sebab. Faham tak? Sebab ada golongan yang macam tu, ya Allah hidupkan aku dengan iman, matikan aku dengan iman ya Allah. Tapi dia hidup, dia tak peduli pun tentang nak belajar tentang iman dia. Jadi jangan duduk dalam kumpulan tu. Dia nak Allah jaga iman dia, dia nak Allah pelihara iman dia, dia nak mati husnul khatimah. Dia takut mati kafir, tapi dia tak buat apa, dia tak peduli. Orang ajak mari belajar pasal iman, pasal akidah ni, dia kata nanti tu. Pergi doa, ya Allah, ya Allah, matikan aku dengan iman, matikan aku dengan iman. Minta tapi tak buat sebab. Itu nama Jabariyah. Jabariyah macam tu lah. Serah kepada takdir. Usaha. Nak Allah terima amal, kena usaha baiki amal. Nak Allah terima solat, kena usaha baiki solat. Nak Allah terima, nak Allah jaga pahala kita supaya bawa balik kiamat besok, kita kena usaha berpantang. Jauhkan mengumpat, berdengki macam-macam. Barulah minta Allah pelihara amal. Ni minta Allah pelihara amal, berhenti mengumpat tak berhenti, berdengki tak berhenti, tapi minta, ya Allah besok beratkanlah timbangan amal aku. Nak berat apa? Atas dunia habis terlongkop hauk dah. Kita yang buat, kita yang robohkan, kita yang buat, kita yang robohkan. Tapi nak minta Allah beratkan kita punya timbangan amal. Ngaji baru tahu nak balik akhirat ni cerita dia macam mana. Macam nak pergi Langkawi ke, nak pergi jalan ke, ni cerita nak balik akhirat ni, nak balik ke kubur ni, cerita dia macam mana. Mengaji, ambil tahu supaya mudah-mudahan ada timbul kerisauan, kebimbangan nak menghadapi mati itu. Mudah-mudahan menggerakkan kita untuk buat persiapan yang terbaik. Selebihnya serah pada Allah. Allah suruh ngaji, kita ngaji. Ilmu fardu-ain kita ngaji, jaga niat kita, berusaha beramal, berusaha beribadat, berusaha perbaiki. Selebihnya serah dengan Allah. Serah dengan Allah, harap Allah terima usaha kita yang tak sempurna ni. Dan mustahil pada akal itu terkena kepada barang yang tentu tidak. Itu mustahil akli pula. Mustahil akli, iaitu mana? Dan mustahil pada akal itu terkena kepada barang yang tentu tidak, yakni tidak sungguh. Tentu tidak sungguh, tambah perkataan itu. Tentu tidak, yakni tentu tidak sungguh. Bila sebut benda mustahil je, benda tu mesti benda yang tidak sungguh. Contohnya mana? Lemah Tuhan. Tidak sungguh lemah Tuhan. Lemah Tuhan, nak dikatakan Tuhan lemah, tidak sungguh, mustahil. Tuhan tu tak berapa tahu. Mustahil Tuhan tak berapa tahu. Tuhan baru tahu, tidak sungguh, mustahil. Tidak ada istilah baru tahu pada Allah. Baru tahu ni ilmu makhluk. Allah tak boleh kita nak gunakan istilah baru tahu. Tuhan baru tahu, tak boleh. Baru tahu tu sifat ilmu makhluk. Allah baru tahu hari ni kita susah. Allah baru tahu hari ni kita ada masalah. Ya ke? Dah, Allah dah sedia kala tak? Bukan baru tahu. Ngaji jangan buat belagak sombong macam dah kenal Tuhan. Jangan buat belagak sombong macam dah faham tentang Tuhan. Tu belagak sombong lah tu. Tak nak mengaji punya pasal, berasa dah pandai, berasa dah kenal Tuhan. Letakkan sifat macam tu pada Allah. Allah baru tahu, kata dia. Itulah tanda tak kenal Tuhan. Baru tahu tu bukan sifat Tuhan, baru tahu tu sifat makhluk.
Kalau kita kenal Tuhan, kita takkan cakap macam tu. Orang yang kenal Tuhan, dia tak cakap Tuhan tu baru tahu, Allah baru tahu aku ada masalah hari ni, Allah baru tahu hari ni aku ada anak begini. Dah, Allah tahu sedia kala dah. Dan harus pada akal itu kena kepada barang yang terima kedua-duanya, yakni terima sungguh dan terima tidak. Dan harus pada akal itu kena kepada barang yang terima kedua-dua. Apa maksud terima kedua-dua? Sungguh pun akal boleh terima, tidak sungguh pun akal boleh terima. Berlaku pun akal boleh terima, tidak berlaku pun akal boleh terima. Sebab semua tu duduk di bawah harus pada akal. Kodok-kodok kita tu kan, kodok-kodok kita tu, kau umur kau berapa, anak kau berapa, bini kau berapa, semua tu Allah dah tentukan, dah sedia kala lagi. Salah ke Allah tetapkan begitu? Tak salah lah, kena pada tempat lah. Ikut dia nak takdir macam mana orang ni, bini dia begian, laki dia begian, anak dia begian, anak dia banyak ni, orang tu tak ada anak, ikut dia lah. Itulah namanya ujian. Allah nak uji betul ke kita ni yakin dengan qada dan qadar Allah. Kalau baca rukun iman kan bukan main bergabuk bergasap kita baca. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab-kitab, percaya pada qada qadar. Bukan main bergasap baca. Bila Allah uji, macam tak pernah baca pula lah. Tak boleh terima lah. Tak boleh terima takdir. Siapa, sebab apa you tak boleh terima takdir? Sebab apa? Apa alasan you tak boleh terima takdir? Apa alasan you? Sebab Allah tak ikut kehendak you ke? You nak Tuhan ikut kehendak you ke? You siapa? Dulu you tak pernah ada. Tuhan ciptakan you. Kemudian Tuhan bagi you akal fikiran. Tuhan bagi you makan minum. Tuhan jaga you daripada bala, daripada kesusahan dan macam-macam, sehingga you boleh hidup sampai sekarang ni. Nampak tak? Jadi apa masalah yang you tak boleh terima ketentuan Tuhan tu? You lebih tahu daripada Tuhan, you lebih faham daripada Tuhan. Cuba jawab. Cuba jawab. Konon-konon lah. Kau boleh jawab besok, dah mati besok dia jawab. Kalau boleh jawab, nanti jawapan tu ingat kan. Mati besok bawa jawapan tu. Macam mana kita nak jawab? Besok Tuhan tanya, kenapa awak tak boleh terima takdir? Kenapa kamu tak boleh terima takdir aku? Kenapa kamu tak redha dengan aturan aku? Kita nak jawab apa? Fikirkan sekarang. Nak jawab apa? Yang tak boleh terima takdir. Kadang-kadang kan, kita nak bagi faham tu. Yang kau nak petikai ni, kenapa kau kata kau percaya Tuhan? Orang percaya Tuhan ni dia tak ada petikai dah. Dia terima seterima-terimanya, akur seakur-akurnya. Itulah sifat hamba. Bukan petikaikan kerja Tuhan dia, ikut Tuhan nak corak, nak takdir, nak bagi apa, dia terima semata-mata terima. Itu baru hamba. Ini mengaku hamba. Masuk duit dalam envelope RM5, tulis kat luar hamba Allah. Ingat senang nak jadi hamba Allah, jadi macam tu Nampak tak? Kenapa tak boleh terima takdir? Cik jawab. Apa alasan? Kita nak bagi besok lah tanya, kenapa tak boleh terima takdir? Kenapa tak suka dengan apa yang Allah atur? Nak jawab apa? Aku lebih tahu daripada engkau ya Allah. Nak jawab apa? Mengaku dia. Mengaku dia. Ngaku apa? Ngaku salah ke apa? Betul, kita akan ditanya kan besok. Kalau kita sekarang ni banyak takdir Tuhan yang kita tak boleh terima, takdir Tuhan tak boleh terima. Apa jawab? Apa alasan? Cuba bagi alasan. Apa alasan kita tak boleh terima takdir Tuhan tu? Adakah Tuhan tu wajib ikut kehendak kita?
ataupun kita yang nak ikut kehendak Tuhan? Kalau dia kenal Tuhan dan dia mengaku yang diri dia hamba, dia akan macam tu, dia akan terima kehendak Tuhan. Ikut Tuhan lah, nak corakkan apa, aku terpaksa terima kok, mana-mana aku kena akur, sebab dia lebih tahu daripada aku. Walaupun benda tu tak sedap, tak seronok, pahit, pedih dan sebagainya, aku kena terima. Itulah ketentuan dia. Dia maha adil, dia maha mengetahui lebih daripada aku lagi. Aku pun tak tahu apa yang terbaik untuk diri aku, tapi dia mengetahui segala-galanya. Barulah lulus. Ni baca cahaya kodok pada bergasap baca, bukan main hafal lagi. Apa dia tu? Dia tolong jawab. Sungguh tuan-tuan ni, lawak-lawak juga ni. Dia fikir-fikir. Besoklah tanya kita, kenapa kau tak terima takdir aku? Apa kita nak bagi? Ni api menjulang-julang dah tunggu ni. Api neraka menjulang-julang nak tunggu ni, nak kena humbar je. Kita nak jawab apa? Tak boleh jawab. Sebab tu orang yang mempertikaikan takdir Tuhan ni adalah orang yang biadab dengan Tuhan. Orang yang biadab dengan Allah, berlagak lebih tahu, lebih pandai, lebih faham daripada Tuhan. Makna dia bohong. Makna penyaksian dia Allah tu Tuhan tu tidak sebenar, sebab dia ragu tentang Tuhan dia. Dia ragu yang Tuhan tu maha bijak, maha mengetahui, maha adil. Dia ragu. Na'udzubillah min zalik. Kalau dia meragui ilmu Tuhan, rosaklah akidah. Meragui ilmu Tuhan, ataupun dia merasa dia lebih tahu daripada Tuhan, rosaklah akidah. Sebab tu dalam 3 kategori benda yang memurtadkan ni, yang paling bahaya ni akidah. Zahirnya berserban, berjubah, berkopiah, bertudung, bernikab, tapi hati meragui ilmu Allah, makna dalam diam akidah dia rosak dah. Faham tak tu? Sebab tu kita ni suruh belajar supaya kita berhati-hati. Bila datang bisikan-bisikan yang nak mengajak kita supaya meragui Tuhan, kita boleh sepak, kita boleh tolak. Dia datang, tetap datang tu bisikan daripada syaitan. Bila kita ada ilmu tentang Tuhan, kita boleh tolak benda tu. Ini semua mustahil. Allah maha adil. Allah maha adil. Allah mengetahui segala-galanya. Aku hamba yang lemah, yang dhaif, wajib aku terima. Sebab dia tahu apa yang dia buat, aku tak tahu. Bagi orang yang ada ilmu boleh tolak, tak ada ilmu tu tadi, dia akan pertikaikan. Sebab itulah ulama pusat mari mengaji tauhid. Awaluddin ma'rifatullah. Sebelum kau kenal semayang, puasa, haji, umrah, kau kena kenal Tuhan dulu sepatutnya. Kita ni sebenarnya sebelum semayang, puasa, zakat, haji, umrah, buat yang lain-lain tu, buat yang disuruh, tinggalkan yang haram tu. Sebelum tu sebenarnya kena Tuhan, kenal Tuhan dulu. Tapi kita ni kenal Tuhan kendian. Dah buat ibadat bertahun, puluh tahun, baru nak kenal Tuhan. Sebab tu banyak kesalahan kita. Mudah-mudahan jadi iktibar untuk generasi kita. Itu pengajaran yang Allah nak bagi pada kita. Bila Allah dah sedarkan kita macam ni, nampak betapa bahayanya melengah-lengahkan mengenal Tuhan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makna pastikan generasi kita jangan jadi macam kita. Jangan jadi macam kita. Nak kenal Tuhan dah lewat, baru nak kenal Tuhan. Beribadat dah macam-macam. Imam Ghazali kata dah, orang tak kenal Tuhan ni ibadatnya tak sah. Orang tak kenal Tuhan, ibadatnya tak sah. Macam mana tu kita nak jawab? Ke Imam Ghazali tak reti Quran hadis duk cakap macam tu? Imam Ghazali kata orang tak kenal Tuhan ni amalannya tak sah. Buatlah amal pun tak sah amal dia. Sebab tu kita kena harap pengampunan Allah je. Sebab kita ni dah banyak buat silap. Kita ni dah banyak buat silap. Leka dengan dunia, leka dengan ilmu-ilmu dunia, leka dengan keseronokan dan macam-macam lagi, sehingga kita mengemudiankan ilmu yang penting-penting. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah Maha Pengampun. Sebenarnya Allah nak didik kita. Sebenarnya Allah nak didik kita supaya kita pastikan
generasi kita ambil berat sungguh-sungguh tentang agama. Itu pengajaran Allah nak bagi kita. Jangan risau, Allah Maha Pengampun. Tanda Allah nak terima kita, sebab tu Allah pilih kita sekarang ngaji. Itulah tanda Allah nak terima kita. Faham tak? Sangka baik dengan Allah tu hukumnya wajib. Mengampunkan tu masuk dalam perkara yang harus bagi Allah. Harus bagi Allah nak ampunkan. Sebab tu syukur sangat bila kita ni Allah pilih belajar. Allah nak bagi kesedaran supaya kerosakan macam ni tidak berterusan dalam generasi kita. Kalau Allah tak sedarkan kita hari ni, boleh jadi cucu cicit ciak kita pun akan ikut langkah kita juga. Kejar dunia dulu, agama-agama ni nanti-nanti. Auzubillah. Dan nyata pula daripada huraian hukum akal itu bahawasanya mengetahui hukum akal itu satu tangga bagi mengenal akidah. Jadi faham daripada huraian yang sebelum ni tadi, mengetahui hukum akal, memahami tentang hukum akal yang tiga tadi, wajib, mustahil, harus tu. Memahami, mengenali hukum akal yang tiga itu adalah merupakan satu tangga bagi mengenal akidah, yakni yang sebenar. Jadi dengan fahamkan hukum akal yang tiga ni, barulah kita boleh faham akidah yang betul bagaimana, akidah yang salah bagaimana. Dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penyebabnya mana? Alatnya hukum akal ni lah. Tangga yang nak menyampaikan kita kepada akidah yang betul. Maksudnya kalau kita tak belajar hukum akal ni, tak nak ambil tahu, tak nak ambil peduli tentang hukum akal yang tiga ni, maknanya tidak ada tangga yang nak menyampaikan kita kepada akidah yang sebenar. Macam mana kita nak memiliki akidah yang betul kalau hukum akal ni kita pun tak pandai, tak nak mengaji, tak pernah dengar? Boleh faham tak situ? Jadi penting ke tak penting belajar hukum akal ni? Penting. Sebab dia sebagai sebab kita boleh mengenal akidah yang betul. Ibaratnya tangga nak menyampaikan. Maknanya kalau tak ada ni, tak ada tangga nak menyampaikan kepada akidah yang betul. Sebab tu kalau tak belajar hukum akal ni, kita tak boleh nak beza akidah yang betul dan akidah yang salah. Kita tak boleh nak beza. Kenapa dia kata Mu'tazilah tu salah? Kenapa? Qadariyah tu salah, Jabariyah tu salah, Wahabiyah tu salah. Akidah dia kenapa? Nak tahu jawapan, kena faham ni dulu. Kena faham ni hukum akal ni dulu, baru boleh dapat jawapan kenapa. Selagi kita tak faham hukum akal yang tiga ni, orang akan cakap pun kita akan melopong dengar macam. Sebab kita tak faham apa yang benda apa yang mesti ada, apa yang mustahil ada, apa yang harus ada. Kita tak faham. Akal kita tak boleh nak menetapkan sesuatu tu patut ataupun tak patut. Jadi penting ngaji ni, hukum akal ni penting kena tahu ni. Sebab apa? Dia merupakan alat nak menyampaikan kepada akidah yang betul. Nak bezakan akidah yang sesat macam-macam tu belajar ni. Bila faham hukum akal ni, insya-Allah akan nampak yang salah-salah tu. Boleh beza, oh yang ni betul, yang ni salah. Ini faham yang betul, ini fahaman yang salah. Baru boleh nampak bila faham hukum akal ni. Ni kita tak nak ngaji tauhid. Orang ajak ngaji sifat 20 tak mau. Mari dah ngaji sifat 20 ni Kitab RM8 je, bukan mahal pun. Dalam ni lah ada cerita tentang hukum akal tadi. Tapi bila orang ajak ngaji tak mau. Nantilah, tak penting lah, biar dulu. Ini pahaman yang pelik-pelik, macam-macam masuk dalam negara kita. Macam mana kita nak bezakan? Macam mana kita nak bezakan kalau benda ni kita tak faham? Ngaji. Ngaji ada mah ngaji, kan kena bayar pun. Ngaji. Esok lusa kita nak mati dah. Jangan lambat-lambat. Kemudian dan teguh akidahnya. Nampak tak? Yang pertama, dengan memahami hukum akal tadi, kita boleh kenal akidah yang betul. Kalau tak belajar hukum akal, tak kenal
Tak pasti akidah yang betul macam mana, akidah yang salah macam mana, tak kenal. Bila belajar hukum akal ni baru kenal. Oh begini akidah yang betul, oh begitu akidah yang salah. Dah kenal lah tu. Kemudian yang kedua, dengan memahami hukum akal ni jadi teguh akidahnya, mantap akidahnya, takkan bergoyang, takkan berganjak. Datanglah profesor mana pun duk ceramah, Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun naik langit, Tuhan ada tangan kaki, aku tak percaya. Kau profesor tak profesor, kau doktor kau tak doktor, aku tak percaya. Nampak tak? Sebab dia dah reti, dia dah boleh beza akidah yang betul, akidah yang salah. Kalau kita tak reti ni, itulah mentang-mentang yang cakap tu profesor, doktor, PhD, kita terima bulat-bulat. Dia kata Tuhan bergerak diam pun kita terima. Dia kata Tuhan ada tangan kaki pun kita terima. Dia kata Tuhan duduk atas langit pun kita terima. Sebab apa? Profesor yang cakap. Profesor ni tak semuanya betul. Orang kafir Yahudi pun berapa ramai profesor, betul? Kalau atas dasar profesor mesti betul, baik ikut profesor Yahudi tu. Kalau betul alasan kita nak terima bulat-bulat perkataan dia sebab dia profesor, Yahudi pun ramai profesor, doktor pun Yahudi pun ramai. Tentu dia arah ikut yang tu. Kalau atas alasannya doktor, profesor mesti betul. Tak, geram lah pula. Kita dah pahaman tu tak peduli lah. Pahaman tu kalau betul, tak peduli profesor tak profesor, pakai. Kalau fahaman tu salah, profesor ke doktor ke, tolak. Jangan atas lesen doktor, atas lesen profesor, atas lesen PhD, semua betul yang dia cakap. Yang tak ada PhD ni salah, yang tak ada sijil ni salah. Saya tak ada sijil, contoh saya tak ada sijil. Saya mengaji, belajar setakat tingkatan 3 je, contoh. Saya kata hari-hari kita kena solat 5 waktu. Nak pakai ke tidak? Kenapa nak pakai? Saya tak ada sijil. Situ pandai pula. Jadi tak peduli ada PhD tak ada PhD, kalau dia cakap benda betul, wajib terima. Kalau dia cakap benda salah, wajib tolak, walaupun dia ada PhD tak PhD. Faham? Yalah tu. Kalau dia percaya ni, kan diam-diam duk tengok, ikut kuliah no, puak-puak no. Lagi. Ingat tu. Jadi yang ada PhD, profesor, jangan berasa hati lah. Saya bukan nak kata saya nak cakap tu tadi. Kalau kamu tak peduli, kamu ada PhD ke doktor, bila akidah kamu betul-betul. Kalau salah. Jangan kita nak membetulkan yang salah dengan sebab yang bercakap tu ada profesor. Ada doktor. Jangan macam tu. Tak adil lah. Dan teguh akidahnya. Nampak akidah jadi teguh. Datanglah nak hasut macam mana, sama ada hasutan yang datang daripada luaran ataupun hasutan yang datang daripada dalam diri kita sendiri, daripada setan, daripada nafsu, dia boleh tegak, dia boleh tolak, dia akan teguh, dia tak akan berubah, dia tak akan jadi syak dengan Allah. Dia tak akan jadi syak, insya-Allah dia tak akan jadi syak dengan Allah. Sama ada hasutan tu datang daripada luar ataupun hasutan tu datang daripada dalaman, daripada syaitan dan nafsu, dia akan tetap teguh akidah. Saat-saat nak mati besok, tuan-tuan, lebih-lebih lagi. Saya ada kawan dulu seorang, waktu dia sakit, dia duduk dalam ICU tu, Allah lihatkan dia suasana dalam tu macam mana. Tapi dia panjang umur. Dia kata, ustaz, dalam tu setan punya penuh, ustaz. Macam cendol, ustaz. Macam cendol dalam balang tu, penuhnya bilik ICU tu dengan setan, kata dia. Duk datang menghasut dia supaya tinggalkan agama Islam. Waktu tu. Tapi dia hidup datangkan rupa tokong gini, rupa tokong gitu, Buddha lah, Hindu lah, ini datang dakwah.
duk ajak tinggalkan Islam. Macam mana tu kalau dia sendiri tak gerti macam mana? Ni cerita betul, bukan cerita dongeng, cerita betul. Dia kata takut ustaz, muju Allah selamatkan saya. Berkat dia mengaji, dia baru mengaji, tak pandai lagi pun, tapi dia dah ngaji, dia sungguh ngaji. Nampak tak? Sebab tu saya pesan, ngaji je, betulkan niat, ngaji sungguh-sungguh. Bila Allah bagi berkah, tak pandai pun kita selamat insya-Allah. Tu pertolongan Allah lah tu. Ni dia kata penuh. Dia kata waktu tu ustaz saya zikir dalam hati, ya Allah, ya Allah. Syaitan tu kata apa? Kau tak payah berzikir lah, kata dia. Dia kata kau tak payah berzikir. Sekarang ni kau dengar kita orang punya zikir, kata dia. Lepas tu dia kata tak tahu apa bunyi, apa mandaram tak tahu. Dia kata entah apa bunyi kan, syaitan ni duk baca beramai-ramai dah. Dia kata takut tak? Kan tempat ICU ni tempat memang orang pada adatnya nak pindah alam dah. Jadi itulah peluang dan kesempatan yang terakhir yang puak-puak tu akan gunakan untuk menggelincirkan iman kita. Jadi kalau Allah tak tolong kita macam. Sebab tu sekarang kita kena usaha belajar. Harap-harap Allah tolong kita. Bukan ilmu ni yang nolong kita, Allah yang nolong kita. Tapi ni kita buat sebab. Bila kita hidup, ambil peduli, ambil tahu, ambil berat, takut rosak akidah, tu orang panggil buat sebab. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Ini dah waktu hidup tak peduli. Ada Tuhan, tak ada Tuhan, tak percaya. Apa sifat Tuhan, tak peduli. Tapi mati nak Tuhan tolong. Nampak tak? Ngaji sungguh-sungguh. Betulkan niat, ngaji sungguh-sungguh. Pandai tak pandai itu bukan urusan kita. Kemudian, tu nak cerita tu, teguh akidah. Kalau goyang akidah, habislah. Na'udzubillah. Goyang akidah, rosaklah. Boleh jatuh kepada kufur lah bila dah goyang. Kerana akidah itu pengakuan di dalam hati seseorang. Akidah ni apa? Pengakuan dalam hati seseorang. Benda tak nampak. Kopiah sama kopiah, tudung sama tudung. Rupa-rupanya dalam hati si A dia mengaku Tuhan benda lain, yang si B mengaku Tuhan cara lain. Pengakuan dalam hati. Maka tidak dapat pengakuan itu. Maksudnya tidak dapat pengakuan yang sebenar. Maka tidak dapat pengakuan itu, yakni pengakuan yang sebenar, melainkan dengan mengerti hukum-hukum akal yang tiga itu. Kau takkan, makna kita takkan dapat memahami ataupun mengetahui pengakuan yang sebenar, melainkan apabila kau memahami, mengerti hukum-hukum akal yang tersebut itu. Dan orang yang tidak mengerti hukum-hukum akal tersebut, orang-orang yang tak tahu, tak faham tentang hukum akal yang tiga tadi, terkadangnya tidak ada akidah sedikit pun. Makna kadang-kadang dalam hatinya tak ada pegangan langsung tentang Allah. Tak ada pegangan langsung tentang Allah. Tak cara. Tak ada cara, tak peduli tentang akidah. Tuhan tu mesti ada, dia tak peduli. Tuhan tu mesti ada ke? Dia tak peduli. Tuhan tu mesti kekal, Tuhan tu mesti tak serupa, dia tak peduli. Dia tak ada masa nak ambil tahu tentang benda tu. Yang dia tahu apa? Yang dipikirkan makan, seronok, kaya, gaya, mewah, enjoy. Itu je dalam fikiran dan hati dia. Tentang Tuhan tak ada masa nak fikir. Tak ada masa. Tak ada masa. Pasal Tuhan ni nantilah. Ada masa untuk fikir. Sekarang ni tak ada masa kan? Ada manusia macam tu. Jangan kata tak ada. Ada jenis manusia macam tu. Sebab tu dalam kitab ni sebut, kalau tak tahu tentang hukum akal yang tiga ni,
Kadang-kadang tidak ada akidah sikit pun. Apa maksud tak ada akidah? Dia tak ada pegangan dalam hati terhadap Allah. Kalau dengar Allah ni, dia dengar sambil lalu macam tu je tak? Dia dengar sambil lalu je. Bukan kata Allah tu mesti sungguh-sungguh ada Allah. Aku tak kisahlah mana-mana. Tuhan tu bertempat ke, tak bertempat ke mana-mana pun tak kisah, kata dia. Tu tak ada pegangan lah tu. Tak ada pendirian. Na'udzubillah, ya Allah. Terkadangnya tidak ada akidah sedikit pun, yakni tidak ada pegangan di dalam hatinya. Maka orang yang tidak ada akidah atau tidak ada pegangan itu dinamakan dia orang yang jahil, orang yang tak tahu. Dan jahil dengan Allah Ta'ala itu tidak sah imannya. Situ yang takut. Tak tahu tentang Allah ni, tak ada pegangan tentang Allah ni, tak sah iman. Walaupun dia semayang, iman dia tu tak sah. Awal kitab hari tu dah beritahu, iman benda lain, Islam benda lain, betul? Islam tu maknanya semayang, puasa. Iman ni makna pegangan dalam hati. Jadi meskipun dia semayang, dia puasa, dia haji, apabila pegangan dalam hatinya tak ada, maknanya dia orang yang semayang tapi tidak beriman dengan Allah. Orang tak beriman dengan Allah ni kekal dalam neraka besok. Walaupun atas dunia dia semayang, iman ni tak sah, tak sah. Iman ni tak sah, tak lulus sisi Allah. Sebab tu lah kita mari kita belajar ngaji. Pastikan iman kita tu betul, pegangan dalam hati tu betul. Pastikan. Sebelum mati dia nak pastikan. Dah mati nak buat apa? Dah mati baru nak pastikan iman tu betul salah. Nak buat apa? Dah terlambat dah. Itu hidup ni dah. Bagilah masa sikit. Asal kedekut bakhil bukan main lagi. Kat padang bola boleh, padang golf boleh, berjam, pasar malam, pasar raya, pasar tani, laut, ke laut boleh, ke laut boleh, lepak tepi pantai boleh, shopping boleh, kedai makan tom yam boleh. Kenapa tak boleh bagikan 4 jam seminggu mengaji? Isnin malam Selasa 1 jam, Selasa malam Rabu 1 jam, Rabu malam Khamis 1 jam, hujung minggu hari Sabtu 1 jam mengaji tajwid. Apa tak boleh? Jadi miskin ke? Jadi pakai miskin ke? Turun pangkat ke? Kena tarik ke jawatan? Dah. Apa yang bakhil sangat? 168 jam Allah bagi, 4 jam je ambil untuk ilmu, takkan tak boleh? Asal bakhil now. Apa asal bakhil sangat? Tentang benda tak penting kita boleh bagi 3-4 jam sehari. Tentang benda penting 1 jam sehari tak boleh? Cuba kita fikirkan. Benda tak penting 3 jam boleh buat 3 jam. Benda tak penting, benda tak ada hubung kait dengan ibadat pun. Lepak tepi laut 3 jam, tak baiki semayang kita. Betul? Duduk piknik dengan anak bini kita 3 jam tepi laut tu, boleh automatik tahu rukun semayang. Nampak kau ni semayang dah lain. Hari tu semayang tak ada tumak nina, baca rukun qoli dalam hati. Ini kenapa dah ubah? Baru ni kita orang lepak tepi laut 3 jam ni yang jadi betul ni. Taknya betul. Kena mengaji. Kenapa boleh bagi lepak-lepak 3 jam dengan anak bini kita tepi pantai setiap minggu? Kenapa tak boleh 1 hari 1 jam kita belajar agama?
Sedangkan 1 jam ni lah jadi asbab amalan kita yang salah jadi betul. Allah akan terima amalan kita. Kita yang untung besok. Jadi janganlah bakhil sangat. Allah bagi kita 168 jam tu. Ambil 4 jam je. Ada lagi 164 jam lagi. Duduklah dalam laut tu, jangan keluar-keluar. Dah 164 jam lagi ada. Carilah. Nak cari apa? 4 jam je. Kau main bakhil lagi. Pasal malam ada. Pergi 1 jam. Mana ada lebih. Kedai tom yam berapa jam? Nak order sekian jam. Lambat ambil order. Contohlah kan. Dah ni masa kan. Masa ni besok Allah tanya masa kita. Allah akan tanya masa kita ni, mana kita gunakan. Kenapa sanggup bagi masa pada benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat? Kenapa mikir banyak kali nak bagi masa tentang ibadat? Kita tak dijawabnya. Garanti, confirm tak dijawabnya. Baik, cepat-cepat. Baik, kena takut, kena risau, kena bimbang. Cepat, jangan lengah-lengah dah. Jangan lengah-lengah dah. Buat jadual cepat-cepat. Jangan buat je tapi tak terpergi. Allah. Maka orang yang tidak ada akidah atau pegangan itu dinamakan orang jahil, dan orang jahil dengan Allah Ta'ala itu tidak sah iman. Dah kalau tak sah iman, apa jadi ibadat kita tuan-tuan? Apa jadi pada ibadat kita kalau tak sah iman? Apa jadi semayang kita? Apa jadi haji umrah kita? Apa jadi wakaf-wakaf kita tu? Apa jadi zakat-zakat kita tu? Apa jadi buat baik kita pada anak bini kita? Apa jadi maknanya khidmat isteri pada suami? Apa jadi kalau imannya Allah tak terima? Dah nak balik mati besok nak bawa amalan apa? Iman tak ada ni, amalannya Allah tak terima. Apa pahala yang kita nak bawa balik? Nak bawa balik pahala apa? Allah tak terima amal sebab imannya salah. Dan apabila tidak sah imannya, tidak sah agamanya. Nampak? Bila iman tak sah, agama ni pun tak sah. Maksud tak sah ni, agama di sisi Allah, bukan agama atas dunia. Sisi Allah tu, agama di Islam, Allah tak terima dia sebagai orang Islam. Walaupun dekat kat menalannya tulis agama Islam, walaupun nama dia nama Melayu Islam, tu atas dunia. Di sisi Allah, Allah tak terima Islam dia. Sebab apa? Imannya rosak, imannya salah. Jadi Islam ni ada dua. Satu Islam di sisi manusia, satunya Islam di sisi Allah. Islam di sisi dunia sah dengan kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sah dah Islam di sisi dunia. Tapi Islam di sisi Allah bukan sini. Sini pegangan yang betul ni lah akan mengesahkan Islam ni betul atau tidak di sisi Allah. Boleh faham? Tidak sah agamanya kerana sah agama itu terhenti atas sah imannya. Nampak tak tu? Kerana makna iman itu tasdik di hati, mengaku hati dengan sekalian barang yang didatangkan dengan dia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada segala pekerjaan agama. Dan terkadang jadi ia orang yang tidak ada akidah. Dan terkadang orang yang tak tahu tentang akidah ni kadang-kadang jatuh kepada kafir. Dengan sebab tidak mengetahui hukum-hukum akal yang tersebut. Kadang-kadang boleh jadi asbab dia murtad dengan sebab tak reti hukum akal tadi. Kadang-kadang boleh jadi murtad dengan sebab tak faham tentang hukum akal, tak tahu tentang hukum akal. Boleh jadi asbab menarik seseorang itu kepada murtad, riddah, syirik. Seperti ni contohnya, i'tiqad, makna percaya dalam hati. I'tiqad, percaya dalam hati, diam-diam. Dalam diam-diam dalam hati ni percaya. Tu maksudnya i'tiqad dalam diam. Dia tak cakap, dia diam aja, disimpan benda tu dalam hati dia. I'tiqad seseorang akan bahawanya Tuhan itu putih umpamanya. Dalam diam-diam selama hidup dia ni, rupa-rupanya dalam diam-diam dia ni percaya yang Tuhan ni bercahaya putih. Tapi dia tak pernah cakap dengan orang. Faham tak? Dia tak pernah cakap, dia diam je. Bila sebut Allah, bila sebut Tuhan, tu yang dia faham. Oh, Tuhan ni cahayanya putih, terang putih. Tapi dia tak pernah cakap dengan orang. Tu nama i'tiqad tadi tu. Ni yang bahaya ni.
Sebab orang tak nampak akidah dia salah. Orang tengok dia beriman, orang nampak dia sembahyang puasa, orang kata betul lah iman dia. Rupa-rupa dalam diam salah akidah dia. Nampak tak? Dalam diam-diam dia i'tikad Tuhan tu warna putih umpamanya. Umpamanya tu makna contohnya. Mana banyak lagi contoh lain. Dalam diam-diam dia i'tikad yang Tuhan ni contohnya apa? Duduk di atas langit. Dalam diam-diam dia percaya bila sebut Allah je, dia tahu makna duduk atas langit sana. Tapi dia tak pernah cakap dengan orang. Diam-diam dia percaya macam tu. Bahaya tuan-tuan. Rosak akidah tuan-tuan. Allah Akbar. Kalau jenis ridah yang jenis nampak, orang boleh tegur. Kenapa kau sujud pada berhala ni? Orang boleh tegur. Apa tadi kau cakap apa? Hukum Quran tak betul. Orang boleh dengar, orang boleh tegur. Ni yang paling bahaya sekali. I'tikad ni. Diam-diam rupanya salah akidah ni. Bahaya-bahaya. Dalam diam-diam yang dia percaya Tuhan tu bergerak diam. Dalam diam-diam yang dia tahu, yang dia faham, yang dia pegang, Allah ni tak semua benda tahu. Dalam diam-diam dia i'tikad Allah baru tahu. Tapi pegangan macam tu dia simpan dalam hati dia, dia diam. Lama dah dia pegang macam tu. Auzubillah. Kerana orang yang i'tikad Tuhan putih itu, contohlah. Jadi orang yang i'tikad Tuhan tu berwarna putih ialah orang yang menyerupai ataupun orang yang menyerupakan Tuhan akan sesuatu daripada makhluk ini. Sebab itulah rosak akidah dia. Kenapa rosak akidah dia? Menyerupakan Tuhan dengan sesuatu. Maka iaitu Tuhan tu putih, mustahil atas Allah. Nak kata Allah tu warna putih, warna biru, warna hijau, warna kuning, warna merah dan sebagainya, mustahil. Tidak sungguh. Tak boleh terima pada akal atas Allah Ta'ala. Yakni tentu tidak sekali-kali atas Allah Ta'ala. Dan orang yang i'tikad menyerupai ataupun menyerupakan Allah Ta'ala dengan segala yang baru, itu jadikan boleh bawa jadi kufur, jadi kafir. Sebab tu kita kena jaga, kena jauhkan diri kita ni, jauhkan diri kita ni, selamatkan diri kita ni. Jangan sekali-kali jatuh kepada menyerupakan Allah dengan sesuatu. Jangan. Sebab Allah tu tak serupa dengan sesuatu. Jangan diserupakan. Kalau begitu, tahulah kita bahawa belajar hukum akal itu wajib syarak pula. Kalau begitu, dapatlah kita tahu, dapatlah kita faham bahawasanya belajar hukum akal, memahami hukum akal yang tiga itu termasuk di bawah hukum wajib pada syarak. Apa wajib pada syarak? Perkara yang dituntut oleh Allah sebagai tuntutan yang muktamad, yang putus. Siapa buat dapat pahala, siapa tinggal berdosa. Nampak tak? Jadi belajar hukum akal ni hukumnya wajib. Kalau tak belajar berdosa. Kenapa pula jadi berdosa? Sebab akibat, asbab daripada tak belajar hukum akal ni boleh menarik seseorang kepada syirik. Sebab tu belajar hukum ada akal ni jadi wajib. Sebab kalau tak belajar boleh jatuh syirik. Sebab tak faham, sebab tak tahu akidah yang betul yang salah. Maka apa yang nak memahamkan kita tadi tentang akidah? Hukum akal. Jadi wajib belajar hukum akal ni. Macam semayang. Semayang takkan sah dengan tidak mempelajari tentang rukun-rukun tak sah semayang kita. Boleh tak kita semata-mata nak semayang tanpa belajar rukun-rukun semayang, syarat sah semayang? Boleh semayang, tapi semayangnya tidak sah. Dan macam mana cara nak mengesahkan solat? Mahu tak mahu, kena belajarlah apa syaratnya,
apa rukunnya. Bila belajar syarat rukunnya, barulah solatnya jadi sah. Kalau tak belajar, tak tahu, mengakibatkan solatnya tidak sah. Jadi ilmu tu tadi yang nak menyampaikan kepada sah solat tadi, hukumnya wajib lah. Sebab kalau tak belajar hukum solat ni, batal solat. Sama lah tadi, kalau tak belajar hukum akal ni, membawa kepada tidak sah iman. Jadi belajar hukum akal tadi, hukumnya wajib mesti. Sebab dia alat yang nak menyampaikan kepada akidah yang betul, nak menolak akidah yang salah. Abidalah. 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 Suara kita abidalah. Tambihun. Akan datanglah tu. Wallahu a'lam. Minum mesti kena minum. Wallahu a'lam. Ngaji dia sungguh-sungguh. Ajak kawan-kawan kita ngaji, ajak kawan-kawan kita ngaji, dakwah mereka, jangan tinggalkan mereka. Ajak, pujuk, mari belajar, mari mengaji, mari belajar, mari mengaji, jangan berhenti. Pujuk, ajak anak kita, laki kita, bini kita, kawan kita, ajak mengaji, mari belajar agama, mari belajar, ajak mengaji. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa thabbit lana fi dinina ma'al qudri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah. Allah. Elok suara Ustaz. Elok. Dah elok. Air kosong.